Ya, terima kasih semua kerana memilih yang sahih dan berimbang. Tentunya berita perdana edisi hari ini Sabtu 1 Oktober 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Grade guru besar dan guru penolong kanan sekolah rendah ditingkatkan sehingga grade 54. Polis serah kertas siasatan buku Tommy Thomas ke Pejabat Peguam Negara Isnin ini. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan kononnya ada pihak tertentu mengenakan syarat agar pilihan raya umum PRU ke-15 disegerakan. Justru semua pihak diminta menunggu pengumuman tarikh pembubaran Parlimen. Tak ada, kita dari segi UMNO ni kita ada top 5, ada biro politik. So tak ada siapa yang beri sebarang condition kalau kita nak buat pilihan raya dan ada asas dia yang kuat untuk kita percepatkan dan kita setuju secara bersama dan kita buat. Cuma date tu tunggu pengumuman. Tunggulah. Kalau daripada tahun lepas dah tunggu, tahun ni pun boleh tunggu lagi. Dalam perkembangan lain, guru besar grade DG48 khas untuk penyandang yang naik pangkat ke grade 52 dan 54 berdasarkan merit serta tempoh perkhidmatan tidak diturunkan jawatan ke guru penolong kanan atau guru biasa di sekolah rendah. Perkara itu secara tidak langsung akan menaik taraf grade hakiki bagi jawatan terbabit serta membolehkan mereka dinaikkan pangkat sehingga grade 54. Kerajaan juga sedang mengkaji struktur perjawatan guru besar dan guru penolong kanan sekolah rendah melalui cadangan model sekolah dengan penetapan grade fleksi sehingga DG54 bagi memastikan kedudukan pentadbir sekolah sentiasa terpelihara di samping mengekalkan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan pegawai perkhidmatan pendidikan grade 48 boleh dilantik sebagai guru penolong kanan di sekolah rendah. Laluan kerjaya guru cemerlang di sekolah rendah juga diperluas sehingga ke grade 54. Peningkatan grade jawatan memberi faedah secara langsung kepada lebih 2,000 pegawai perkhidmatan pendidikan seluruh negara. Perdana Menteri berucap pada perhimpunan khas bersama warga Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan di Ibu Negara. Pengumuman Perdana Menteri itu disambut gembira warga pendidikan. Mereka menyifatkannya sebagai berita yang amat dinanti-nantikan. Hari ini kita rasa gembira kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk mewujudkan dua lagi lapis laluan kerjaya iaitu DG52 dan juga DG54 kepada guru-guru cemerlang di sekolah rendah. Dan itu adalah sesuatu yang amat ditunggu-tunggu oleh warga guru di negara kita. Sangat gembira lah sebab pertama kali dalam sejarah NUTP kita berjaya dapat bertemu bersama dengan Perdana Menteri. Hari ini sudah ada Perdana Menteri bersama kita dan mereka beri perhatian yang serius terhadap beban tugas guru lah. Bantulah kami. Polis selesai mengambil keterangan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berhubung buku karya beliau. Susulan itu, kertas siasatan yang dikemas kini akan dirujuk semula ke Pejabat Peguam Negara Isnin ini. Menurut Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin, pihaknya sudah membuka kertas siasatan mengenai buku bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Polis akan menanti arahan lanjut selepas penelitian dibuat Pejabat Peguam Negara. Semalam, Perdana Menteri mengarahkan kemungkinan salah laku Tan Sri Tommy disiasat segera.
266 daripada 292 kes salah laku rasuah yang disiasat SPRM sepanjang 2021 dibawa ke muka pengadilan. Ini bermakna kadar sabitan kes berjaya dibawa agensi itu mencapai lebih 90%. Selain operasi, agensi itu turut komited memerangi rasuah dalam pelbagai aspek termasuk pencegahan dan pendidikan. Sempena ulang tahun ke-55-nya, SPRM komited melaksanakan tanggungjawab selari tema sambutan amanah, tegas dan adil. Kalau dalam sudut pencegahan, kita pun banyak telah melakukan perubahan-perubahan selain pada tindakan penguasaan ini. Kalau dahulu, tuan-tuan mungkin tak dengar tentang di mana kita memberi latihan kepada pihak luar dalam untuk membentuk OACP, Organizational Anti-Corruption Plan. Kita juga betul pihak yang memberi latihan kepada pihak luar, kementerian-kementerian dan agensi bagi membentuk corruption risk assessment mereka dan sebagainya. Ini semua datang pada pihak pencegahan kita. Jadi kita ada pegawai-pegawai yang terlatih yang boleh betul menasihati sistem dan tabik urus kementerian, jabatan dan juga agensi-agensi berkaitan dengan kerajaan. Sebagai usaha memerangi rasuah bagi tempoh jangka panjang, kempen dilaksana sejak di peringkat sekolah lagi. Program Wira Anti Rasuah yang diperkenal pada 2014 berjaya melibatkan lebih 24,000 pelajar dan 4,100 guru seluruh negara. Untuk peringkat institusi pengajian tinggi pula, aktiviti Kelab Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah disokong SPRM bagi menjalankan program kesedaran membabitkan mahasiswa. Usaha itu diperhebat menerusi pengenalan modul kursus integriti dan anti rasuah untuk pengajian di IPT. Tegas Tan Sri Azam lagi, kejayaan SPRM tidak datang dengan mudah. Sebaliknya, ia menuntut kerja keras dan komitmen tinggi warga agensi itu. Pihak sekolah perlu merujuk kepada pihak polis terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang notis pemakluman atau peringatan mengenai insiden dikaitkan dengan kes cubaan menculik murid. Notis seumpamanya terutama berita tidak benar hanya akan menimbulkan kegusaran. Sebab bila sekolah keluarkan, kadang-kadang ibu bapa ni bukan fikir dalam kawasan sekolah saja. Dekat taman perumahan, anak nak pergi kedai dan sebagainya. Dan ini boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Sebab itu saya kata pihak sekolah kita dah minta supaya rujuk kepada pihak polis, maklumkan kepada kami kalau nak keluarkan peringatan supaya ianya tak jadi satu kerisauan baru dalam masyarakat. Yes, kita perlu beringat, pada masa yang sama kita perlu pastikan supaya ianya tidak menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Beliau pada masa sama mengharapkan pihak sekolah terus menerapkan aspek keselamatan. Datuk Dr. Razi menyatakan demikian ketika mengulas kewajaran pihak pengurusan sekolah mengeluarkan notis peringatan berhubung kes colik di kawasan persekolahan. Sempena Hari Tabungan Sedunia yang disambut 31 Oktober setiap tahun, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN melancarkan Bulan Menabung Simpan SSPN BMS 2022. Kali ini, jom jadi superhero anak anda menjadi slogan sambutan. BMS 2022 dilancarkan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Menurut pengerusi PTPTN Dr. Apli Yusof, pelancaran BMS kali ini diadakan secara bersemuka bagi menyerbaluas keistimewaan dan manfaat simpan SSPN kepada keluarga Malaysia. Pengunjung yang membuat simpanan akaun simpan SSPN berpeluang menerima cenderahati eksklusif daripada PTPTN. Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi kaunter bagi memeriahkan program ini. Bagi memeriahkan lagi bulan menabung simpan SSPN, program ini turut diadakan serentak di 14 buah negeri. Pendeposit berpeluang menang pelbagai hadiah berjumlah RM1,000,000. Ganjaran tunai turut menanti mereka menerusi cabutan istimewa. Rata-rata ibu bapa yang ditemui menganggap langkah menabung menerusi simpanan SSPN penting bagi menjamin pendidikan anak-anak pada masa akan datang.
anak pun baru umur 10 tahun, maknanya kita mula daripada bawah, akan datang maknanya kita dah ada tabungan untuk anak akan datang lepas belajar untuk SPM untuk sambung untuk terus belajar. Yang saya suka tentang simpan SPM ni kerana kita tak perlu rasa susah bila nak menyimpan. Bila kita buat pemotongan gaji kan, tahu-tahu potong-potong duit dah ada untuk anak. Responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ayo keluarga Malaysia, ikuti laporan bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Batuk ayah semakin teruk. Demam ayah pula tidak berkurangan. Batuk ayah bukan batuk biasa. Ada tumpukan darah. Aku semakin risau melihat keadaan ayah. Bila diajak ke klinik, kata ayah sakitnya sakit biasa je. Sehinggalah pada suatu hari, ayah disahkan mengidap TB. Kata doktor, sakit ayah semakin tenat. Akhirnya ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Keengganan ayah mendapatkan rawatan awal akhirnya menyebabkan kematiannya. Adik saya juga dijangkiti TB. Nasib baiklah mendapat rawatan awal. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Now we are about to unwrap this whole thing, so let's have a chat. You have to understand everybody has their own responsibility. I think the millennials are a generation of idealists. It's actually really cool. I feel quite proud, like a proud mama. I'm a proud mama. Terima kasih kerana menonton World Conti bukan sembang biasa. Sebab kata orang there's no lack of opportunities. Kita sentiasa bersedia baik untuk segala bantuan. Dan situlah kita rasa lepas ni kalau boleh buat lagi dan kita akan teruskan buat ya. Bertemu kembali. Meningkatkan tahap kesiapsiagaan mendepani kecemasan di laut. Pertubuhan Nadi Sihat dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM serta beberapa agensi berkaitan mengambil inisiatif menganjurkan program ekspedisi konservasi dan simulasi menyelamat. Ikuti laporan wartawan Michelle Wang yang mengikuti program berkenaan di Pulau Perhentian Terengganu. Senario pelanggaran antara bot nelayan dengan bot pelancong telah mencetuskan kebakaran. Simulasi situasi kecemasan itu mendedahkan peserta dengan teknik Save Our Soul at Sea, iaitu menyelamatkan diri di air secara berkumpulan dan individu. Pasukan penyelamat terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan juga daripada Jabatan Kesihatan Daerah Besut untuk menyelamatkan mangsa. Di mana mangsa-mangsa telah diselamatkan dengan beberapa teknik terdapat, dan sampai itu juga kita menggunakan unit udara bomba untuk menyelamatkan mangsa. Di mana kalau kita tengok tadi terdapat beberapa penerjun untuk menggunakan kaedah hover jump, mana penerjun penyelamat ini terjun daripada helikopter dan berenang ke arah mangsa. Program yang dijalankan selama 3 hari ini memberi pendedahan kepada semua peserta tentang kaedah penyelamatan dan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan.
kita telah melakukan satu program sebeginilah untuk menunjukkan apa kesiapsiagaan anggota-anggota bomber, anggota-anggota yang terlibatlah untuk semasa mereka menghadapi situasi yang sebegini. Dan di perhentian kali ini kita telah bekerjasama dengan penduduk tempatan juga dan juga agensi-agensi di sini, khususnya bomber maritim, Kementerian Kesihatan dan juga beberapa agensi lain lah. Menerusi program seumpama ini, para peserta bukan sahaja dapat ilmu dan teknik menyelamatkan diri, malah memberi keyakinan tinggi ketika berdepan situasi luar jangka di laut. Jadi bagi saya mungkin untuk yang di luar sana, ramai lagi yang macam saya tak takut tapi saya tak mesra dengan air. Jadi nak dapatkan confidence, kita kena confident dengan jaket yang ada dan juga ilmu yang kita dah pelajari. Itu jadilah maknanya confidence itu penting di samping peralatan lain yang membantu. Di mana mereka agensi-agensi ini mengajar kita. Tidak langsung kita dah tahu bagaimana keadaan dan situasi berhadapan dengan suasana yang panik di laut lah. Okey. Itu dia untuk masyarakat, kita perlu tahulah untuk mendedahkan kepada masyarakat lain yang di luar sana bahawa pengetahuan asas ini perlu, dan aktiviti yang kita buat pada hari ini memang sangat bagus. Misi menyelamat bersama bomber dan penyelamat dapat memberi kesedaran dan juga informasi kepada masyarakat, khususnya tentang keselamatan sekiranya berlaku kecemasan. Malah, ia juga dapat memberi pengalaman kepada peserta dan agensi penyelamat tentang operasi menyelamat. Michelle Wang, RTM. Sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardhu Isyak. Saban tahun negara berdepan kesan monsun dan perubahan cuaca yang menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Persiapan awal dirancang bagi menjaga kesejahteraan keluarga Malaysia. Kita ikuti rangkumannya dalam lensa Keluarga Malaysia. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
Malaysia menyarankan penubuhan mekanisme kerjasama moneteri antarabangsa dipertimbang untuk memastikan sistem kewangan lebih efektif saksama serta mampu mengimbangi keperluan pembangunan sejagat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Kuala Lumpur percaya kerjasama dan penyelarasan moneteri antara negara perlu dipertingkatkan bagi mencapai matlamat kesejahteraan ekonomi yang lebih adil untuk semua. Negara kuasa besar dunia perlu menggalas tanggungjawab dengan apa-apa keputusan mereka. Sudah pastinya, saya akan menyuarakan perkara ini di mesyuarat musim luruh Bank Dunia dan IMF yang akan bersidang pada pertengahan Oktober kelak. Selain itu, kerjasama lain yang pernah dilaksanakan di peringkat dunia adalah semasa krisis kewangan global 2008 apabila Bank Pusat di negara-negara maju telah bekerjasama untuk mengelak krisis kewangan daripada merebak ke serata dunia. Beliau berkata institusi multilateral seperti Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, Bank Dunia, Bank Penyelesaian Antarabangsa BIS dan Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa IOSCO juga perlu lebih proaktif dalam membantu negara membangun seperti Malaysia dan lain-lain di rantau ini. Persediaan menghadapi situasi luar jangka. Negeri-negeri pengeluar utama padi dan beras negara khasnya di utara Semenanjung meletakkan keutamaan kepada jaminan bekalan makanan ruji itu. Kedah misalnya sudah bersedia sepenuhnya menghadapi kemungkinan banjir besar susulan ramalan Met Malaysia. Mulai pertengahan November, cuaca dijangka memberi impak berikutan monsun timur laut yang aktif dengan risiko hujan lebat berterusan. Kita ikuti kupasan wartawan Rashid Jali. Negeri Jelapang Padi dengan keluasan paling besar merangkumi kawasan tanaman padi mada dari Perlis hingga ke Kedah meletakkan antara keutamaan untuk menyimpan stok bekalan makanan ruji ini bagi keperluan negara simpanan negara khususnya beras di negeri ini berjumlah 571,610 tan metrik. Ia mampu menampung keperluan 2.2 juta penduduk Kedah dalam tempoh beberapa tahun. Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Datuk Azman Nasruddin menjelaskan jumlah keperluan keseluruhan bekalan beras di negeri ini adalah sebanyak 173,810 tan metrik setahun. Daripada jumlah itu, Kedah masih mempunyai lebihan stok simpanan beras sebanyak 397,810 tan metrik. Dan jika kemungkinan Thailand juga banjir dan mereka tidak mengimport beras ke mana-mana negara, jadi pihak kerajaan melalui MAFI dan agensi berkaitan turut melaksanakan langkah berikut dalam usaha memastikan bekalan beras negara berada dalam keadaan stabil, iaitu kedudukan stok sentiasa melebihi keperluan purata beras negara, anggaran 200,000 metrik tan. Para petani yang ditemui turut melahirkan kebimbangan sekiranya bencana berkenaan berlaku. Namun percaya pihak kerajaan mempunyai langkah berkesan menanganinya. Apa yang mereka harapkan, terdapat bantuan daripada kerajaan bagi mengelak kerugian terutamanya melalui pembentangan bajet 2023 minggu ini. Bagi kami pihak petani ini, kami dah standby dah lah kita kata. Makanan-makanan tu, beras-beras tu kami dah taruh dah halal untuk musim-musim penuai yang akan datang ni. Makanan tu kita kena sedia. Simpan siap. Beras. Makanan peralatan apa sembok-sembok ni apa padi ni kan. Injin-injin tu. Pasal apa dulu biasa berlaku lah. Tak sempat nak ni. Tak ada tempat dia main yang serentak. Tak ada nak buat apa. Bantuan tu kira-kira bagi pihak petani perlu lah. Bagi mereka, persediaan lengkap sudah dibuat termasuk menyediakan stok simpanan makanan untuk keluarga serta mencari pendapatan alternatif. Laporan Rashid Jali, RTM.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberi menerusi bajet 2023. Permintaan dibuat bersandarkan keperluan infrastruktur lebih baik selain membolehkan agenda pemerkasaan institusi pengajian awam, pelajar dan graduan dapat diteruskan. Dan kami harapkan juga ada bantuan bajet yang diberikan dalam kita nak memperbaiki bangunan-bangunan usang di universiti-universiti awam inilah. Sudah semestinya fokus utama kita adalah daripada golongan pelajar B40, tapi kita juga ada membuat pendekatan untuk juga melihat pelajar daripada golongan M40, M1. Bermaksud M40 tapi golongan yang menghadapi cabaran terutamanya sekarang ni. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Hari Terbuka dan Karnival Kerjaya Malaysia Aviation Group 2022 di Petaling Jaya. Masih bersama berita perdana. Pertandingan akhir Dondang Sayang Negeri Melaka bakal berlangsung di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Air Keruh Melaka. 4 pasangan peserta akan berentap merebut gelaran juara. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Nur Syafinas Sari di lokasi. Silakan Syafinas. Terima kasih Fatil dan Hazel di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di Kompleks JKKN Air Keruh bagi malam kemuncak seni warisan pertandingan akhir Dondang Sayang Negeri Melaka yang bakal ditayangkan secara langsung di TV2. Jadi untuk mengetahui berkenaan program ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan pengarah program Encik Azizi Syahril Abdul Razak. Terima kasih Cik Azizi. Ya, terima kasih Finas. Okey Cik Azizi, boleh tak terangkan sikit berkenaan program ini? Baik, debaran 4 pasangan akan terjawab pada malam ini, yang mana beberapa minit lagi untuk bermulanya pertandingan akhir Dondang Sayang peringkat Negeri Melaka, dan kita harapkan satu persembahan yang baik akan ditunjukkan oleh para peserta, dan semestinya dengan kehadiran para penyokong memberi semangat kepada kesemua peserta yang akan menunjukkan kehebatan mereka menyanyikan lagu-lagu Dondang Sayang. Okey Cik Aziz, mungkin ada harapanlah untuk program ni. Baik, harapan saya dipertontonkan kepada mereka yang bersama kami di TV2 dan juga menerusi siaran radio Melaka FM, memberi peluang ini kepada generasi akan datang memahami lagu-lagu Dondang Sayang ini dan belajar tentang Dondang Sayang, dan Dondang Sayang ini perlu dikekalkan untuk akan datang bagi program-program seterusnya. Itu memang kita harapkanlah, dan semestinya para peserta pada malam ini harus tunjukkan persembahan yang sangat baik. Okey, terima kasih Azizi bersama kami. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa saksikan secara langsung pertandingan akhir Dondang Sayang ini di TV2 tepat jam 9 malam ini. Jadi saya kira setakat ini saja laporan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Nur Syafinas, terima kasih untuk perkongsian. JDT terus mendominasi arena bola sepak negara. Baik, untuk perkembangan selanjutnya kita bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Teruskan. Nazri. Selepas bergelar juara Liga Premier, kini giliran julang trofi Liga Super. Color Saints muncul terpantas pada sesi latihan kedua di Singapura. Terima kasih Fatih dan Hazel. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Liga Super 2022. Aksi Johor Darul Ta'zim JDT menentang Negeri Sembilan FC malam ini akan menjadi tumpuan utama. Seandainya JDT berjaya meraih kemenangan, maka skuad Harimau Selatan boleh meraihkan lebih awal kejayaan bergelar juara Liga Super musim ini, biarpun masih lagi berbaki 4 perlawanan.
Peluang buat JDT meraih kemenangan pada malam ini dilihat cerah kerana mempunyai reputasi baik ketika beraksi di laman sendiri. Dalam masa sama, sekiranya Terengganu FC, TFC berjaya menewaskan Sabah FC pada malam ini, peluang untuk pasukan tangga kedua mencabar kedudukan pendahulu makin tipis. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini juga pastinya akan dimanfaatkan sebaiknya oleh JDT dalam usaha untuk mengesahkan gelaran musim ini. Dalam masa sama, pasukan Negeri Sembilan juga tidak boleh dipandang sebelah mata memandangkan keupayaan mereka menghuni tangga ketiga Liga Super ketika ini. Setakat ini, Negeri Sembilan FC hanya tewas 3 kali daripada 18 perlawanan. Pastinya aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini akan berlangsung sengit kerana kedua-dua pasukan mempunyai misi masing-masing. Aksi Liga Premier, Ketua Jurulatih Johor Darul Ta'zim JDT 2 Marino Echeverria mengakui kejayaan pasukan bergelar juara musim ini menjadikan 2022 sebagai musim cemerlang buat Johor. Dan JDT 2 juga mengesahkan kemaraan kejuaraan musim ini selepas menang tipis 1-0 ke atas Selangor FC 2 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam pada malam tadi. Menurut Echeverria, gelaran tersebut diraih hasil kerja keras semua pemain dalam mengharungi saingan musim ini. Dalam masa sama, beliau juga memaklumkan kejayaan yang dimenangi JDT 2 adalah hadiah bermakna buat negeri Johor dan pemilik kelab Tunku Ismail Sultan Ibrahim. I'm very excited for this season. It's important as a club one title more because JDT 3, JDT 1 is possible, and 2022 is a great year for Johor. It's important for the city, for TMJ, our person most important in the club. Again, very excited for this situation. My family, my players. It's a great year. Dalam perlawanan tersebut, JDT 2 terpaksa menunggu sehingga ke babak kedua perlawanan sebelum menghasilkan jaringan pendahuluan menerusi Darren Sham KK George pada minit ke-49. Selangor 2 berpeluang menjaringkan beberapa gol, namun ia gagal disempurnakan dan keputusan kekal 1-0 sehingga whistle penamat. Keputusan tersebut menyaksikan gelaran juara Liga Premier sah menjadi milik JDT 2 dengan mengumpul 42 mata. Sementara itu, di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, malam tadi menyaksikan Kelantan FC kekal di tangga kedua Liga Premier dengan 37 mata selepas mencatat keputusan seri 1-1 menentang Kelantan United FC KUFC. Dalam perlawanan tersebut, Kelantan FC terlebih dahulu di depan dengan jaringan Nur Syamil Abdul Ghani menerusi sepakan penalti pada minit ke-35 menewaskan penjaga gol KUFC Fikri Cik Soh. Bagaimanapun, penguasaan Kelantan FC tidak bertahan lama apabila KUFC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-53 menerusi Muhammad Amirul Syafiq. Keputusan seri itu menyaksikan Kelantan FC muncul naik juara Liga selepas mencatat 11 kemenangan, 4 seri dan 3 kalah. Manakala KUFC pula di kedudukan kelima pada musim ini dengan 25 mata dengan 6 kemenangan diperoleh. Kejayaan kontingen Johor bergelar juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2022 serta keupayaan Harimau Melaya melangkah ke saingan akhir Piala Raja Thailand menjadi tumpuan utama baru-baru ini. Paling membanggakan apabila Johor turut membuktikan kecemerlangan mereka dalam sukan apabila meraih gelaran Liga Premier menerusi skuad JDT 2. Kita ikuti laporan mingguan sukan yang disediakan oleh Amirul Aziad Muhammad Syafiee. Pada tamasya kali ini, Terengganu yang diletakkan sebagai pilihan untuk mengekalkan kejuaraan dimenangi pada edisi 4 tahun lalu di Perak terpaksa berpuas hati menamatkan saingan di kedudukan kedua. Kontingen Terengganu berpuas hati di tangga kedua keseluruhan dengan 64 pingat emas, 49 perak dan 56 gangsa. Juara edisi Sukma kali ini menjadi milik Johor yang membawa pulang 77 pingat emas, 52 perak dan 43 gangsa. Kenu menjadi antara penyumbang utama pingat emas kontingen Johor dengan 23 emas, diikuti olahraga 9 emas, berbasikal 11 emas dan renang 7 emas. Skuad Harimau Malaya berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir
kejohanan Piala Raja Thailand pada 25 September. Malaysia menempah slot kesaingan akhir selepas berjaya menumpaskan pasukan tuan rumah Thailand dengan keputusan 5-3 dalam aksi penentuan sepakan penalti. Bagaimanapun, impian Malaysia untuk menjulang Piala Raja Thailand selepas 44 tahun berkecai apabila tewas 0-3 menerusi penentuan sepakan penalti menentang Tajikistan pada aksi final di Stadium Chiang Mai. Teka-teki berhubung siapa bakal menggalas tugas sebagai ketua jurulatih Selangor FC akhirnya terjawab pada 24 September. Selangor FC mengumumkan pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih baru The Red Giant bagi memberi ruang kepada beliau melakukan persiapan awal dan perancangan bagi menghadapi musim hadapan. Berdasarkan pencapaian dan pengalaman beliau, Selangor FC percaya Cheng Ho merupakan calon terbaik untuk membawa pasukan Gergasi Merah ke peringkat lebih tinggi pada musim hadapan. Dalam saingan Liga Premier, menyaksikan Johor Darul Takzim 2 mengesahkan kejuaraan selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Selangor 2. Gelaran Liga Premier itu menambahkan koleksi kejayaan buat skuad Harimau Selatan pada musim ini. Kesemua persatuan sukan kebangsaan diminta lebih peka dengan kemampuan atlet mereka bersaing di peringkat antarabangsa. Itu tegas Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Sukan Si Hanoi, Datuk Nur Azmi Ahmad, yang tidak mahu timbul isu atlet sandaran gagal menyumbang pingat emas pada tamasya seterusnya. Menurut beliau, perkara ini harus diambil serius setiap persatuan sukan kebangsaan jika ingin memperbaiki kedudukan Malaysia secara keseluruhan. Untuk persatuan ataupun federation atau guru pasukan dan juga jurulatih seharusnya memikul tanggungjawab seperti mana yang dipikul mereka di SCDM di Hanoi, kerana misi dan visi kita message daripada rakyat Malaysia sendiri supaya apa yang kita spend kita dapat sesuatu yang terbaik, dan saya percaya setiap tanggungjawab yang diberi pada federation yang ada di Malaysia ini akan menunjuk persembahan yang baik. Beliau juga berharap agar setiap badan sukan memantau bakat-bakat baharu daripada Sukan Malaysia SUKMA 2022 yang boleh diketengahkan. Selepas ini, Kemboja akan menjadi tuan rumah Sukan C yang bakal berlangsung pada 5 hingga 17 Mei tahun depan di Phnom Penh. Balik ke perkembangan sukan badminton, pengarah kejuratan bergu Persatuan Badminton Malaysia BAM Rexy Manaiki kini memberi fokus kepada usaha untuk meningkatkan prestasi bergu wanita utama negara Pilitan dan M. Tina ia sebagai persediaan untuk memburu pingat pada Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut Rexy, keupayaan permainan pasangan ke-11 dunia itu seakan-akan sama atau dapat menyaingi pasangan lain yang berada dalam kelompok 10 terbaik dunia ketika ini. Jelas beliau dia harus memastikan pasangan tersebut tidak ke Sukan Olimpik hanya untuk penyertaan sahaja, sebaliknya harus pulang dengan pingat. Pada Mei lepas, Persekutuan Badminton Dunia BWF mengumumkan bahawa tempoh kelayakan ke Sukan Olimpik 2024 dikenali sebagai Race to Paris ditetapkan bermula pada 1 Mei 2023. Sukan Olimpik Paris 2024 bakal berlangsung pada 26 Julai hingga 11 Ogos. Ferrari mencuri tumpuan dalam sesi latihan kedua menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Singapura pada Ahad ini. Pasukan tersebut muncul terpantas dalam sesi latihan sekaligus menjadi amaran buat pencabar terdekat mereka Red Bull di litar Marina Bay Street. Dalam aksi sesi latihan tersebut, pelumba Ferrari Carlos Sainz mencatat masa terpantas sepusingan 1 minit 42.587 saat 0.208 saat lebih pantas daripada rakan sepasukan Charles Leclerc. Dua pelumba Mercedes George Russell dan Lewis Hamilton yang cemerlang berada dalam kedudukan terbaik ketiga dan kelima terbaik. Mengikuti rapat pendahulu keseluruhan, pelumba Max Verstappen dari pasukan Red Bull Racing di tempat keempat masa terpantas sesi latihan.
Perlumbaan hal ini penting buat Max Verstappen kerana dilihat berpeluang untuk meraih kejuaraan musim ini seandainya menamatkan saingan di kedudukan terbaik. Perlumbaan di Singapura kembali berada dalam kalender F1 pada musim ini. Sebelum ini, perlumbaan di Singapura tidak dapat dianjurkan dalam tempoh 2 tahun akibat COVID-19. Tenis terbuka Sofia, juara bertahan Jannik Sinner kini selangkah untuk mempertahankan gelarannya buat kali ketiga selepas menyingkirkan pemain Australia Alexander Vukic dengan straight set. Kemenangan itu membolehkan beliau mara ke peringkat separuh akhir. Dalam perlawanan tersebut, pemain Itali itu menang mudah dengan keputusan 6-2, 6-3. Sinner juga dilihat tenang dalam perlawanan suku akhir tersebut berbanding lawannya yang lebih banyak melakukan kesilapan mudah. Selepas ini, Sinner dijadual menentang Holger Rune dari Denmark bagi merebut slot kesayangan akhir kejohanan. Holger Rune sebelum ini menewaskan pemain Belarus Ilya Ivashka dengan keputusan 6-2, 5-7 dan 6-4. Sementara itu, rakan senegara Sinner yang juga pilihan keempat kejohanan Lorenzo Musetti juga mara selepas menang dengan keputusan 7-6, 6-1 menewaskan Jan Lennart Struff dari Jerman. Bekas pemain Liverpool Sami Hyypiä yakin The Reds akan menamatkan musim 2022-2023 di tangga teratas Liga walaupun dengan ketiadaan beberapa tonggak utama seperti Sadio Mane yang berpindah ke Bayern Munich. Ketika ini, pasukan yang dibimbing Jurgen Klopp menghuni tangga ke-8 Liga Perdana Inggeris akibat krisis kecederaan pemain. Sami Hyypiä yakin Klopp pastinya akan melakukan sesuatu untuk The Reds kembali berada di landasan terbaik. We are now 9 points behind City and less than a year ago we were 13 points behind City and we catch them and we almost won them, so won the league. So it's not impossible until it's until the end. Beliau berkata demikian selepas majlis perlancaran kedai merchandise premium Liverpool FC LFC di Petaling Jaya. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 1 Oktober 2022. Saya Nazri Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Sekurang-kurangnya seorang terkorban manakala puluhan yang lain cedera susulan gempa bumi berukuran 6 pada skala Richter menggegarkan wilayah barat Sumatera Utara Indonesia. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia mengesahkan gempa berlaku pada 2.28 pagi waktu Jakarta dengan pusat gempa berada 15 km barat laut daerah Tapanuli Utara dengan kedalaman 10 km. Mangsa yang berusia 50-an itu maut akibat serangan jantung. Pihak berkuasa juga masih mengumpul maklumat berhubung kerosakan akibat gempa. Penduduk turut dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan gempa susulan serta berlindung di tempat selamat. Pejabat konsulat Rusia di New York disimbah cat merah sebagai protes tindakan Presiden Vladimir Putin meneruskan pencerobohan terhadap Ukraine serta mengumumkan pemilikan 4 wilayah di negara berkenaan. Perbuatan vandalisme itu dilakukan di bahagian luar bangunan konsulat di Upper East Side Manhattan beberapa jam sebelum Putin mengisytiharkan penglibatan pengambil alihan 4 wilayah Ukraine iaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson. Siasatan sedang dijalankan polis New York dan tiada tangkapan setakat ini.
Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh manakala 20 yang lain cedera dalam pertempuran di Bandar Zahidan, tenggara wilayah Sistan Baluchistan, Iran selepas kumpulan penunjuk perasaan bersenjata menyerbu sebuah balai polis. Gubernur wilayah Hussein Modaris Kiyabani memaklumkan kejadian berlaku selepas solat Jumaat di luar balai polis. Video yang tular di media sosial menunjukkan keadaan ngeri ketika mangsa yang cedera dibawa keluar di tengah-tengah kepulan asap dan tembakan. Ketegangan semakin memuncak susulan kematian seorang wanita, Mahsa Amini, ketika dalam tahanan polis. Ahli Parlimen Jepun yang juga legenda Gusti popular Antonio Inoki, 79 tahun, meninggal dunia akibat penyakit yang jarang ditemui, amyloidosis. New Japan Pro Wrestling Co yang diasaskan mendiang mengesahkan kematiannya. Mendiang terkenal di persada antarabangsa selepas berdepan juara tinju dunia Muhammad Ali dalam perlawanan seni bela diri campur pada 1976. Memperjuangkan keamanan menerusi sukan, Inoki juga merupakan individu pertama dalam sukan gusti menyertai politik. Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2030 apabila 15.3% daripada keseluruhan penduduk negara ini menginjak ke usia 60 tahun dan ke atas. Namun, adakah negara sudah sedia secukupnya untuk mencapai status berkenaan? Kita ikuti kupasannya dalam laporan yang disediakan wartawan Mohan Chinasami sempena sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan hari ini. Berdasarkan statistik, 5.8 juta daripada keseluruhan penduduk negara pada 2030 adalah warga emas. Bagi mendepaninya, tambah baik dari pelbagai sudut perlu dilaksana. Ini termasuk perkara berkaitan dasar, infrastruktur dan paling penting, kesedaran kesihatan. Jangan sampai masuk hospital dan membebankan keluarga mereka dan sebagainya. Kita tengok ramai yang menjaga aspek kesihatan dengan baik. Umur 80-90 pun dia masih sihat. Masih berjalan, masih boleh berjogging dan sebagainya. Tapi kalau kita tak buat kesedaran pada mereka daripada awal lagi, mungkin nombor kesihatan, kekurangan kesihatan itu meningkat. Bagi merealisasikannya, infrastruktur bersesuaian boleh menjadikan golongan itu sentiasa aktif. So, kalau bolehlah, gerontologi memang ada dah di Malaysia kan, gerontologi punya center. Tapi bagi saya, penempatan untuk warga emas amat-amat berkurangan. Pada saya lah, kalau ada bajet Malaysia boleh sediakan kan, sepatutnya boleh sediakan satu tempat dan memberi warga emas ni macam token lah untuk kehidupan. Bagi warga emas berkeupayaan, mereka boleh diberi peluang menyumbang kepada pembangunan negara. Kita lihat juga peluang-peluang pekerjaan perlu diberikan ataupun satu plan sistematik perlu diadakan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang telah pun pencen. Aset-aset negara kepada penjawat-penjawat awam yang telah pencen merupakan aset negara. Tetapi mereka dibiarkan apabila mereka bersara. Adakah kerajaan akan membimbing ataupun memberikan peluang kepada mereka yang telah bersara untuk teruskan hidup mereka? Itu adalah penting. Okey, Pakcik makan sikit ya. Menjelang tahun 2030, Malaysia akan mencapai status negara tua. Sehubungan itu, satu fokus yang amat penting perlu diberikan kepada golongan warga emas daripada aspek kesihatan, kemudahan dan juga jaminan masa depan supaya kesejahteraan warga emas dapat dikecapi secara bersama demi pembangunan negara. Muhammad Chinasami, RTM.
Sekurang-kurangnya 218 pakar paliatif diperlukan Malaysia bagi menampung keperluan semasa. Dianggarkan 150,000 pesakit dewasa memerlukan rawatan paliatif, namun KKM hanya mampu menampung rawatan antara 10 hingga 15%. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan ketika ini negara hanya mempunyai 19 pakar perubatan paliatif dan 32 pakar perubatan pelatih. Angka itu masih rendah berbanding sasaran 70 pakar paliatif menjelang 2030. Jadi sebab itu di bawah plan strategik kita bukan hanya melihat kepada mengukuhkan rawatan paliatif di peringkat hospital dengan penambahan doktor pakar, penambahan jururawat, tetapi juga meningkatkan akses kepada mereka yang berada di komuniti, berada di rumah melalui kerjasama dengan kesihatan primer dan juga dengan badan-badan bukan kerajaan seperti mana yang ada pada hari ini yang telah pun memberi kerjasama kepada KKM sepanjang beberapa dekad yang lepas. Kebanyakan hospital negeri mempunyai pakar paliatif residen manakala di Perlis, Terengganu dan Kelantan, perkhidmatan berkenaan dijangka ditawarkan menjelang 2025. Tasik Kenyir merupakan sebuah tasik buatan dengan keluasan 38,000 hektar. Terletak di daerah Hulu Terengganu, ia bersempadan dengan negeri Kelantan di sebelah barat dan Pahang di sebelah selatan. Ronda-ronda keluarga Malaysia akan berkongsi kepada anda keunikan percutian rumah bot di Tasik Kenyir. Kita saksikan. Okay, sekarang ni saya nak pergi, orang kata naik bot tu, pergi pusing-pusing kat Tasik Kenyir ni sambil menikmati keindahan alam semula jadi. Apa lagi? Jomlah, naik bot tu. Ibarat syurga bagi pencinta alam, Tasik Kenyir pastinya memberi ketenangan buat pengunjung. Dikelilingi ratusan pulau kecil dengan tanah yang subur, pemandangan indah ini amat sesuai menjadi terapi diri. Memiliki hutan hujan tertua dunia sejak 130 juta tahun lalu, ia turut menjadi habitat kepada ribuan spesies haiwan. Ramai pengunjung yang datang ke sini menaiki rumah bot bersama keluarga tersayang. Dekat rumah bot ni kita boleh masak tau. Macam saya tengah masak sambal kicap. Ni chef kita paling besar sekali. Abang masak apa bang? Masak apa tu? Jemput pisang. Jemput pisang. Kat rumah bukan rumah raket. Rumah bot, house of bot boleh masak. Pelbagai lagi aktiviti boleh dilakukan di rumah bot ini bersama keluarga. Antaranya memancing, mandi di air terjun, melawat pulau herba dan pelbagai lagi. Lokasi percutian ini sesuai bagi anda yang cintakan alam semula jadi. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Ya, Hazel, bila zaman dah terlalu moden, orang dah bertambah-tambah malas.
Meja berjalan dicipta untuk menampung keadaan ini. Untuk mereka yang terlalu malas nak berjalan ke arahnya. Bagaimana agaknya rupa bentuk meja berjalan ini, kita saksikan dalam segmen Hashtag. Seorang pengatur cara komputer mencipta sebuah meja berjalan yang mempunyai 12 batang kaki. Gilliam de Carpentier menghasilkan meja 12 kaki yang boleh menghampiri pengguna sekiranya individu berkenaan terlalu malas untuk berjalan ke arahnya. Meja tersebut dicipta berpandukan rekaan Strand Beast, sebuah acara biomechanical kinetic yang direka artis Belanda Theo Jansen. Legenda bola sepak Portugal, Luis Figo bersama sepasukan pemain antarabangsa lain menguji kemahiran masing-masing dalam keadaan sifar graviti bagi mencipta rekod dunia Guinness World Records dalam permainan bola sepak beraltitude tinggi. Percubaan rekod itu menyaksikan Figo dan pemain bola dari seluruh dunia menaiki sebuah pesawat khas dilengkapi sebuah padang bola sepak. Penerbangan itu mensimulasikan ruang graviti sifar untuk permainan bola sepak pada ketinggian 6,166 meter di udara. Seekor harimau kumbang pula yang merayau-rayau di Taman Pelangi berjaya ditangkap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor. Harimau kumbang berkenaan kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Perhilitan untuk tindakan lanjut. Sebelum itu, salah seorang penduduk membuat panggilan kecemasan selepas haiwan liar itu masuk ke dalam rumahnya. Responsif demi kesejahteraan rakyat. Reformis mengukuhkan daya tahan perniagaan dan ekonomi. Bertanggungjawab meningkatkan kecekapan tadbir urus. Bersama kami dalam Berita Perdana edisi khas Bajet 2023. Jumaat 7 Oktober ini, 8 malam di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Ya, jangan lupa saksikan Berita Perdana edisi khas Bajet 2023 6 hari sahaja lagi. Baiklah. Dengan itu, paparan Berita Perdana edisi hari ini, 1 Oktober berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Kami akhiri dengan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.